شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. Ayat apa? Ayat Wama anfaqtum A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, bahwasanya apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan yang membuat kamu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang kamu belanjakan pada jalan Allah taala, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, dia melihat hamba-Nya dalam segala hal. Yang mengetahuinya dengan ilmu huduri, ilmu secara hadir, bukan secara ijmal, tidak secara detail, bahkan hadir sentiasa. Ini maksud di sini bahawasanya jangan kita rosakkan amalan kita dengan niat kepada yang lain, sebab cukup bagi kita Allah yang mengetahui. Wa kafa billahi alimah, cukup bagi kita dalam beribadat, Tuhan dah tahu, tak payah sibuk nak suruh orang tahu, dan tak payah terhegi-hegi kita nak tunjuk ke orang kita punya amal, tak payah. Ya, manusia yang tirap tak ada apa arti kalau Tuhan tolak kan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita infakkan, ya, apa yang kita belanjakan pada jalan Allah taala. Maka di sini disuruh kita berbelanja sekadar mampu yang termampu. Sebab itu adalah bekalan untuk kita bawa ke akhirat besok. Habis. Jadi motivasi Allah taala berikan di sini, fa innallaha ya'lamu, sungguhnya taala Maha mengetahui apa semua itu. Kemudian dia akan membalas, dia melipat gandakan segala amalan, dengan syarat cukup bagi kita dia saja. Wa ma lizalimin min ansar, dan kenyataan dibuat oleh Taala di sini dan tiadalah bagi yang zalim, mana orang-orang yang zalim yang melewati batas-batas hukuman Allah Taala, itu panggil zalim, sebab meletakkan tak kena pada tempatnya. Sebab kita kena letak pada batas. Apa batas Allah Ta'ala, kita letak betul. Ya, yang dikatakan boleh, boleh. Yang tak boleh, tak boleh. Itu maknanya kita mengikut. Maka kalau dia melanggar, itu panggil zalim. Wad'u syai' fi ghairi mahallih, dia meletakkan benda tak kena pada tempat dia. Dia sebagai hamba, apa yang patut dia? Izharul ubudiyah, menzahirkan kehambaan. Tapi dia tak zahirkan kehambaan dia, dia pula jadi tokeh pula. Itu zalim. Habis. Wa ma lizalimin, tidak ada bagi orang yang zalim itu min ansar, daripada penolong. Ya, ni tuan gesek dalam Quran. Tidak akan dapat bantuan, tidak dapat inayah, petunjuk orang yang melakukan kezaliman. Mana wajib bagi insan itu menjauhkan diri daripada melakukan zalim. Dan zalim paling besar dengan Allah Ta'ala, bahawa menyekutukan dia, syirik kepada dia, melawan hukum dia, semua itu dipanggil zalim paling besar.
ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Cerita yang diabadikan dalam Al-Quran. Kita Luqmanul Hakim berpesan kepada anak yang menjadi iktibar kepada kita. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna syirka la zulmun azim, sungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar kali. Zalim yang paling besar ialah menyekutukan Allah taala. Kemudian zalim sesama diri kita sendiri. Ya, zalim pada makhluk, menginginnya makhluk yang berakal tak berakal, tipu sana, korupsi, macam-macam itu semua bentuk kezaliman yang luas. Dan paling dekat ialah menzalimi diri dia. Katalah dia menimbus diri dia dengan kejahilan, dia menimbus diri dia dengan maksiat, mungkar, yang menyebabkan dia akan dibenam dalam neraka Jahannam. Itu dipanggil zalim pada diri sendiri. Tiga zalim ni dia kena buang, bersihkan diri dia, sebab dia tak akan dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lizzalimin min ansar. Yang ini seorang dia tak akan dapat min ansar, seorang pemenolong ni yang akan menolong mereka ketika Allah Ta'ala membalas ya kefasikannya, yakni kedurjanaan dia dulu, kederhakaan dan pemborosan yang mereka perbuat di atas dunia dahulu. Qala Allah Ta'ala wa in tubdu, qala Allah Ta'ala in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Sekiranya dia kata in tubdu, jika kamu menampakkan, kamu menzahirkan ya sedekah-sedekahmu dan memperlihatkannya, wahai orang-orang beriman, maka itu baik. Ya, maksudnya sebaik-baik suatu untuk ditampakkan di sisi Allah Ta'ala dan di sisi kaum beriman. Ya, maknanya kamu dedahkan kebaikan supaya dapat diikuti. Dia keluar zakat, dia tunjuk supaya orang yang tak keluar zakat sedar, aku belum keluar zakat lagi, contohnya lah. Tujuan itu bukan tujuan dia menunjuk untuk nampakkan dia hebat atau jangan. Ini semua urusan hati. Sebab tu ilmu bab hati ni paling besar. Ya, ilmu qalbi ni yang besar. Sebab last tempat kira tak kira dikira di situ. Ya, kalau dia jadi qasad dia betul, maka diterima. Tapi kalau hati juga lah qasad dia lari, maka dia tolak. Ya, itu maknanya besar. Maka jika dia zahirkan akan nikmat tadi, pemberian tu, ya, maka itu dia panggil khairul lakum, pani'immahi, maka itu baik. Maksudnya sebaik-baik suatu untuk ditampakkan di sisi Ta'ala dan si kaum beriman. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum, dan sekiranya jika kamu menyembunyikan dan kamu memberikan secara diam-diam, iaitu beri, tak payah hantar WhatsApp sana, hantar WhatsApp sini, kan, ni ambil gambar hantar sana, beri sini, beri. Silakan dia dari riak, habis kosong, ya, mengaung di akhirat. Mana amal aku dah habis, atas dunia kamu dah jual, kan. Tujuan dia siapa? Dipuji, supaya dia besar-besarkan, supaya dia banyak hebat. Itu manusia yang kurang akal, walaupun nampak dia cerdik, profesor, tapi sebenarnya bodoh. Orang yang memalingkan hati lain daripada Ta'ala, tu orang paling bodoh. Orang cerdik yang hati dia tetap lurus dengan Tuhannya, dia tak berpaling kepada yang lain, itu orang cerdik. Dan jika kamu menyembunyikan, kita buat ibadat tadi, sedekah, infak, zakat atau sebagainya, kita sembunyikan, itu lebih baik. Dan orang yang menerima sedekah ni, kalau kita sembunyikan, dia lagi suka. Dia datang je ulu yang ambil dah. Ini kumpul ramai, inilah semua ni pakai miskin, dia dengar usia ni. Kan, dia kumpul ramai, waktu tu orang mengucap, yang kita hari ni insyaAllah kita akan sampaikan bantuan kepada pakai-pakai miskin yang hidup melarat. Dia pun dengar terkedu, kan, sedih dia dengar.
Dia tak payah ucap-ucap pergi ulur je dah. Ya, kita ambil duit zakat tu, kita asing, kita dah niat dah. Salam ni dah apa tu, ambil lah. Ya, yang penting kita dah niat dah, sah lah. Ini tidak pegang, saya keluarkan zakat saya pada awak sebagai seorang fakir miskin. Nyanyi kawan tu RM2, RM2.5. RM2.5 je, kan RM2.5 pada bakhil. Ya, dia mencakap sampai orang tu naik sakit hati lah. Sebut fakir miskin, dia sebut-sebut tak payah, bagi je lah, kan. Senyap dia, orang tu menerima pun sedap hati. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu memberi secara diam-diam, itu apa hukum dia? Ya, kepada orang yang fakir itu, maka itu lebih baik. Ya, bahwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu daripada yang atas tadi. Yang atas tadi dia bagi juga, tapi niat dia supaya apa? Maknanya orang lain pun keluarkan sama, supaya mereka jangan lupa. Itu niat baik. Tapi kalau niat riak, tak dapat sebenarnya. Tapi yang bawah ni terlebih baik, terutama dalam amalan yang tatawuk, yang sunat, sebab dia lebih memelihara hati kita. Maka itu lebih baik bagimu daripada menampakkannya, kerana hal itu dapat menghindarkan daripada penyakit riak. Itu dia. Sebab riak ni adalah sakit, yang penyakit yang sangat dibimbangi oleh baginda SAW. Rasulullah cukup takut kena kepada umat. Ya, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riak. Benda yang paling aku takut kena pada umatku ialah riak. Kalau Rasulullah takut, kita tak takut, berat jawab. Takut dengan mana apa? Ambil perhatian, ya, berjaga-jaga, beringat, mengawasi supaya jangan terkena penyakit yang amat bahaya ni. Kemudian menyebut-nyebut, ini sum'ah, ya, orang tak tanya dia sebut. Saya semalam lewat datang, saya pergi hantarkan bantuan. Saya pergi hantarkan bantuan pada fakir miskin. Kau cakap orang buat apa? Dah buat dah lah. Ya, ni pula ketembak pula, satu dunia tahu dia pergi hantar pum. Oh, bahaya kan. Ya, wali-wali takut benda ni. Wali-wali yang hebat kalbi dengan Tuhan takut terkena benda ni. Sebab kita pula berani lah. Tak tahulah kalau dia wali kutuk. Kan? Banyak ini. Jaga, tipu dari syaitan, perangkap nafsu amat licik. Sebab tu kalau kita tak pandai bersilat dengan dia, kan terbalik dia. Ya, dua-dua rugi, dunia rugi, akhirat rugi. Dunia habis dah harta, kan, dibagi sana bagi sini, akhirat kosong. Sebab apa? Kalbi dia tadi suka kepada diketahui orang. Kita ibadat jangan ada perasaan gembira ibadat kita diketahui orang. Tutup. Kita gembira dengan dia, ya. Serta makna menyakiti pula, kan. Kemudian menyakiti penerima, ambil yang ada, ya, malah kerja, badan dia besar. Kawan tu sakit kan. Ya, dia kena bagi tak banyak, RM5 dia. Serta pula menghindarkan timbulnya rasa hina pada orang fakir. Tu, ya, sebab kalau bagi tu jangan sebut-sebut sangatlah. Ini kumpulkan ramai. Inilah kita kumpulkan fakir miskin, dia dengar hina, rasa dia kan, kesian ke dia. Wa yukaffir ankum min sayyiatikum, dan Allah Ta'ala akan menghapus sebahagian, ya, kesalahan-kesalahan kamu. Mana dengan infak yang kita beri itu, niat yang betul, Masya Allah, besar dia dapat kelebihan ni, ya. Lepas tu jaga jangan niat tu terpusing pada yang lain. Cukup bagi kita dengan Tuhan. Sebab besar, wa yukaffir ankum, mana Tuhan kifaratkan, Tuhan apa, kafarahkan dosa-dosa kita tu habis, min sayyiatikum, daripada dosa kamu. Ini maksud dalam umum ayat, innal hasanat yuzhibna sayyiat. Sungguhnya hasanat dia menghapuskan akan sayyiat. Tapi dosa ini dosa yang kecil lah, ya. Tapi ada juga ulama kata kalau dosa kecil dah tak ada, pergi ke dosa besar juga. Ikut Allah Ta'ala. Yang penting kita buat ikhlas kena dia. Menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, kerana apa? Kamu telah menutupi kehinaan yang dirasai oleh orang fakir ketika menerima sedekah demikian itu, ya. Jadi kita tutup, jangan rasa dia malu, kita bagi senyap-senyap, ya. Sebab dia kata itu lebih baik, fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum sayyiatikum, dan dia mengkifarat pula. Kalau cara kita beri itu saya senyap, dia punya pahala lebih, dapat kafarah lagi tu. Allah.
wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Ta'ala yang maha membalas terhadap apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan-kebaikan. Ya, apa yang dilakukan tadi, Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang amat besar. Dan dia pula khabirun, maha mengetahui. Ya, yang dengan pengetahuannya itu dia akan membalas kebaikan-kebaikan kamu. Segala amal saleh yang dilakukan tadi akan mendapat balasan besar daripada Ta'ala, dengan syarat bahawa apa? Semua itu dibuat dengan bersih, kerana Allah Ta'ala, bukan kerana yang lain. Kemudian Allah SWT berfirman menyatakan, menyapa, ya, Allah Ta'ala menyapa Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah, ya, benderang yang berasal dari mata air hikmah. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Laisa 'alaikum, bukanlah kewajipan atasmu, ya, wahai Rasul, wahai kekasih Allah Ta'ala yang paling sempurna. Ya, bukan kewajipan wahai Rasul yang paling sempurna apa? Hudahum, menjadikan mereka mendapat petunjuk. Maknanya bukan tugas Nabi memasukkan petunjuk. Ini dipanggil hidayatul muwassilah, hidayah muwassilah yang sampai ke dalam kalbi insan, ya. Dia ada hidayatul tariq. Hidayatul tariq mana tunjuk jalan. Ini ada pada nabi-nabi, rasul-rasul, para ulama akan berikan tunjuk jalan ni baik, jalan ni sebaliknya, jalan ni betul, jalan ni sebaliknya. Itu ada. Tapi hidayat nak masuk terus dalam kalbi menerima, itu bukan hak sesiapa pun melainkan Allah Ta'ala. Kalau dibagi, dia bagi. Kalau dia tak bagi, dia anak rasul pun tak dapat, dia anak ulama pun tak dapat, ya. Kalau dia nak bagi, Fir'aun piara dia pun jadi nabi lagi rasul, kan? Nabi Musa AS jaga dia. Fir'aun sengaja Tuhan nak tunjukkan dia boleh buat apa dia nak, ya. Tapi kalau dia tak nak bagi, tu ada hikmah dia macam-macam. Kita tengok anak hebat-hebat pun tak hadi dia. Jadi bukan mana alaika atas engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hudahum, itu menjadikan mereka mendapat petunjuk, iaitu menjadikan mereka menuju ke jalan yang lurus, kerana kewajipanmu hanyalah membimbing dan mengingatkan ke jalan tauhid, mendorong untuk melaksanakan berbagai perintah kebaikan yang berkaitan dengan tauhid, serta memperingatkan dari berbagai larangan keburukan yang bertentangan dengan tauhid. Itu saja sampaikan. Alaina bil qiraah wa 'ala Allah bil futuh. Atas kita tolong bagi cerita, nasihat, tunjuk ajar. Yang membuka bukan kita, ya. Kalau tuan nak buka, kadang-kadang kita sampai sikit je, terus je dia mudah terima. Kalau dia tak nak buka, macam nak mati malaikat daripada langit turun pun dia tak terima, kan? Itu maknanya kuasa besar Allah Ta'ala. Sebab tu dalam menerima apa pengajaran tu, jangan kita rasa kita hebat. Sebab yang membuka ialah Allah Ta'ala, ya. Kalau dia tak buka, syarah ke mana pun, apa tak masuk, ya. Kalau dia nak buka sikit, sekejap, ya. Jadi kerja kita ialah menyampaikan, ya. Ada pun yang membuka ialah Allah Ta'ala. Walakin Allah, akan tetapi Allah Ta'ala lah pemberi petunjuk kepada semua manusia, ya. Dia beri semua manusia dapat petunjuk, semua adalah hidayah dari dia. Yahdi man yasha, yang memberi petunjuk, dia yahdi menunjuk man akan mereka yasha ayasha'u, akan taufik tadi yang dikendaki. Hidayah tu, kalau hidayatul muwassilah itu dia panggil taufik, ya. Satu lagi hidayatul tariq, hidayah yang menyampaikan terus masuk dalam kalbi insan tadi, itu dia panggil taufik. Itu dengan makna taufik halqu quwwata ta'fil abdi, Tuhan menjadikan kemampuan bagi hamba itu boleh ibadat. Allah Ta'ala bagi pada man yasha, siapa yang dia kehendaki di antara para hamba di jalannya,
hingga mereka sampai ke pintunya, sampai kepada pintu makrifat kepada Allah SWT. Siapa punya urusan dia. Allah. Kemudian Allah telah menyatakan wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, dan katakanlah kepada mereka wahai Rasul yang paling sempurna atas nama kami, apa dia, ma tunfiqu min khairin, apa saja harta baik yang kamu infakkan, sedekahkan, nazar, zakat, semua tu, fali anfusikum, maka pahalanya ialah kamu sendiri, untuk kamu sendiri. Sebab Tuhan tidak berhajat. Kalau Tuhan ambil dia, makna dia kurang, makna dia miskin pula. Tu maha suci Tuhan daripada sifat kekurangan. Sebab Tuhan tak memerlukan. Dia amal tu balik kat kita balik. Tu. Pahalanya, ganjaran. Dalam hadis yang panjang, kalau sekiranya manusia daripada awal jin, manusia ala qalbin wahid, di atas hati yang satu, menyembah Ta'ala dengan baik, tak ada satu pun yang derhaka atas muka bumi ini. Semua tu tidak sedikit pun menambahkan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Sebab apa? Tuhan sudah cukup. Kalau bertambah, maknanya dia kurang. Dia tak bertambah. Dan betul sebaliknya, daripada Nabi Adam sampai kiamat, daripada jinnya dan manusia, semua pakat lawan Tuhan. Seorang petani ibadat contohnya, sedikit pun tidak mengurangkan kesempurnaan Tuhan. Jadi ibadat kita tak ada kait nak jejaskan atau menambah tak. Semua balik kepada hamba balik. Dia buat baik, dia lah dapat. Dia buat tak baik, dia lah tanggung. Itu maknanya. Maka pahalanya untuk kamu sendiri, ganjaran untukmu, dan manfaatnya kembali pada kamu. Maka janganlah kau gugurkan manfaat dengan bersikap dengan riak. Bila riak dia habislah. Sebab riak ni kotor. Kalau amal dah kotor, siapa nak terima? Dan ibarat dia bawa satu bekas kotak yang mahal harga, tiba-tiba kotak tu jatuh dalam longkang. Dia ambil genje-genje, bawa pergi hadiah, nak kena hambat dengan bau dia busuk kan, tak layak. Itulah amal. Maksud riak tu lebih busuk daripada longkang lagi. Dan menyebut mana pemberian, sebut sana, sebut sini. Apa tujuan nak sebut? Apa tujuan nak sebut? Nak tunjuk dia hebat, nak tunjuk dia baik, habis jawab. Dan menyakiti penerima pula. Sebut-sebut, kadang-kadang jenis sebut tu menyakit tu, ambil ni kan. Allah. Kadang dia menyingkap hati dia. Ambil makan. Aku tahu kau lapar. Oh dengar nak suap tekankan. Makan. Aku tahu kau lapar. Kawan nak makan tercekik lagi. Kan? Bagi jalan dan bahasa akhlak mengenai jaga dan akhlak, dan Nabi punya akhlak elok dan akhlak yang cantik. Betul Rasulullah SAW, barang siapa di kalangan sahabat semua merasakan dia orang yang rapat dengan baginda SAW. Semua sahabat dirasa dia lah orang paling rapat. Sebab apa? Layanan Rasulullah tu sama, cantik. Kita beza-beza, ni rapat sikit, ni kurang. Itu kita. Rasulullah tak dilayan dengan adil betul, sehingga sahabat-sahabat tu merasakan dia lah orang yang rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak beza. Agar tidak mengurangi makna manfaatmu sendiri, ya. Allah. Kemudian wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan katakanlah pula kepada mereka, sebaik-baik infak kalian adalah apabila kamu tidak menginfak sesuatu. Wa ma tunfiquna illa, melainkan kerana mencari wajah Allah. Artinya sempurna, makna kerana mencari keridaan dia, dan mencari redanya. Sebab reda tu paling besar disebut dalam Quran. Wa ridwanum minallahi akbar. Reda dia tu lebih besar daripada segala-galanya. Di dalam reda, mana dalam ibadat diselitkan 3 dalam 3. 3 dalam 3. Diselitkan apa? Reda tu dalam taat, murka tu dalam maksiat, dan wilayah tu dalam qalbi ya arif billah. Tu Tuhan selitkan situ. Kemudian wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun.
aman tadi sambung, melainkan kerana apa? Mencari wajah Ta'ala dan mencari redanya, ya, mensyukuri nikmatnya, jauh dari hal yang melalaikan daripada hak. Tu. Dan tidak berharap balasan apa pun di dunia, kerana tidak ada balasan yang lebih besar daripada memandang wajah Allah yang mulia. Itu nikmat paling besar. Ya, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri pada Tuhan yang melihat. Waktu nikmat paling besar itu ialah terbuka di akhirat. Lihat cara yang layak, dan tidak ada sedikit pun persamaan dengan makhluk tetap dasar di laisa kamitslihi syai'. Kemudian ketahuilah bahawasanya ma tunfiqu min khairin, apa saja yang baik yang kamu nafkahkan dengan cara seperti ini, mana cara yang baik, ikhlas bersih, yuwaffa ilaikum, yuwaffana, saya kami akan beri pahala, disempurnakan, beri pahala secara penuh yang tidak dapat digambarkan oleh kita para makhluk besarnya tu, hebatnya, atau tidak dapat dijangkau oleh akal. Nikmat yang Tuhan beri kepada mereka tadi hebat-hebat. Kemudian wa antum la tuzlamun, dan akhirnya dan kamu tidak dizalimi. Allah Ta'ala Maha Adil, Maha Kasih Sayang, tidak akan dikurangkan dan tidak akan dirugikan dalam beri apa tu, berinteraksi, macam-macam bahasa berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya berurusan kita dengan Allah Ta'ala tidak ada rugi apabila kita mengikut cara yang sebenarnya. Setelah mengetahui infak paling baik, hendaklah kamu juga mengetahui siapa yang paling berhak kau berikan akan infak. Lalu berikanlah infakmu pertama apa? Lil fuqara allazina uhsiru fi sabilillah, pada orang yang berjuang pada jalan Allah, yang mencari rezeki, yang mencari, dan kerana saking tidak utuhnya mereka itu kepada dunia dan isinya, kerana mereka itu maknanya apa? Menyangka orang lain yang tidak tahu kondisi mereka itu agniya. Itu orang yang macam ni bagus kita bagi. Ya. Itu yang bawah. Yang tadi apa? Lil fuqara, pada orang fakir yang arif dan percaya, yang terikat kukuh, terserap dan kebingungan di jalan Allah Ta'ala, yang sangat mendambakan fana di dalamnya. Atau tafsir secara hakikat ini akan datang ditafsirkanlah. Lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah ila akhir. Sadaqallahu alazim.